Malaysia, khususnya Sarawak, Sabah, tidak ada pilihan. Kedua-dua negeri wilayah itu. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Oke teman-teman, ya semakin dekatnya perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan, hal ini semakin gencar juga disoroti oleh media-media dari negara tetangga jiran kita, ialah Malaysia. Oke, seperti apa videonya sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Sabah dan Sarawak perlu bersiap sedia menjelang pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan yang terletak berhampiran kedua-dua negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, fokus perlu tertumpu kepada usaha mempercepat pembangunan di sempadan. Ini termasuk menambah baik kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ di sempadan utama antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata, aspek lain yang harus diberi perhatian ialah membina dan meneroka jalinan kerjasama perniagaan dengan perniagaan antara Malaysia dan Indonesia. Ia bertujuan mewujudkan interaksi ekonomi antara sempadan bagi memenuhi keperluan kedua-dua negara. Malaysia-Indonesia mungkin boleh merancang untuk membangunkan laluan kereta api di sempadan Sarawak dan Kalimantan. Kemudahan itu dapat digunakan untuk mengangkut barangan dari Kalimantan ke Bintulu menggunakan fasiliti pelabuhan Bintulu. Hasrat Malaysia dalam mencari jalan terbaik untuk memastikan pembangunan ibu negara baharu Indonesia di Kalimantan dapat memberi manfaat kepada Sabah dan Sarawak disokong pakar ekonomi dan politik. Menurut Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Kartini Abu Talib, hubungan istimewa kedua-dua negara akan semakin erat, terutama dari segi diplomatik serta pembangunan. Pembangunan Nusantara, terutama sekali di Kalimantan, dilihat akan memberi manfaat besar kepada wilayah Sabah dan Sarawak, terutamanya dalam beberapa perkara. Yang pertama ialah melihat kepada guna tenaga buruh di dua negara, saya kira akan lebih mudah dan lancar dalam sektor perladangan terutamanya, iaitu kelapa sawit. Yang kedua, pembangunan di Nusantara, di Kalimantan juga akan meminimalkan aktiviti jenayah rentas sempadan dalam maksud kedua-dua negara, iaitu Malaysia Indonesia, akan lebih anjal dari segi kerjasama keselamatan sempadan sesuai dengan pembangunan inklusif Nusantara. Dekan Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains Universiti Putra Malaysia, Profesor Datuk Dr. Jayum Anak Jawan berkata, usaha itu secara tidak langsung dapat membentuk sebuah jaringan kerjasama dalam membangunkan kawasan Nusantara. Malaysia, khususnya Sarawak, Sabah, tidak ada pilihan. Kedua-dua negeri wilayah itu, dia mesti menyediakan diri, dia mesti mengambil bahagian dalam pembangunan ini. Kalau tidak, kedua-dua wilayah itu akan tertinggal. Bukan saja itu, negeri-negeri lain, negara-negara lain akan cuba juga mendapat bahagian dalam kebangkitan pembangunan di Nusantara tadi. Yang nyatanya adalah keperluan untuk menambahkan pusat-pusat pengawalan dan pengesanan. Satu, disebabkan pertambahan itu, maka kita perlu menambahkan kita punya regimen sempadan kita di kawasan-kawasan sempadan itu perbatasan ya. So keperluan untuk menambah itu kan dah ada dalam perancangan dan ini akan dilakukan secara berperingkat. Beliau berkata demikian dalam wawancara khas sempena sambutan Hari ATM ke-89 pada 16 September ini di Wisma Perwira ATM.
Katanya pertambahan penduduk berkemungkinan mewujudkan peningkatan kes jenayah rentas sempadan seperti penyelundupan. Jelas beliau, ATM akan bekerjasama dengan Tentera Nasional Indonesia berhubung pengawalan sempadan dan penambahan bilangan pos kawalan keselamatan di sempadan dibuat selari dengan pihak TNI. Apabila kita melakukan pos-pos sempadan ni kan, dia ada dua two side lah. Satu ATM, satu TNI kan. Buat masa ni kita lakukan secara kata orang in parallel lah. ATM ada satu ke sini, TNI ada satu ke situ. So benda akan tambah lagi. If you ask me by the numbers now, I will not be able to tell you, but there will be a significant number of increase of this post. Tan Sri Afendi berkata penugasan pengawasan juga akan dimantapkan menerusi kaedah manual iaitu penggunaan tenaga manusia dan kaedah bersistem yang melibatkan penggunaan sensor atau praktis konvensional semasa iaitu penggunaan drone dan pusat kawalan yang boleh memantau dari jarak jauh. Bersua kembali, pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan yang berhampiran dengan Sabah dan Sarawak memerlukan dua negeri itu mempersiapkan diri dari aspek pembangunan sempadan dan meneroka jalinan business to business B2B antara kedua-dua negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, antara aspek pembangunan sempadan yang akan diberi tumpuan ialah penambahbaikan kompleks custom immigration dan kuarantin CIQ di sepanjang sempadan utama antara Sabah, Sarawak dan juga Kalimantan. Bangunan di bandar-bandar di sempadan itu untuk dipercepatkan. PM10 dalam mesyuarat MA63 yang dilaksanakan di Kuching itu hari sudah pun mengumumkan dan akan memberi tumpuan untuk pastikan kita akan dapat membangunkan kawasan-kawasan sempadan, terutamanya untuk menambah baik CIQ. Kemudian jalan-jalan yang menuju ke CIQ di sempadan-sempadan utama di negara di antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Beliau berkata demikian dalam temu bual khas dengan bernama baru-baru ini. Kementerian Kewangan sebelum ini meluluskan peruntukan tambahan RM1 bilion bagi projek menaik taraf dan membina infrastruktur lebih baik di sepanjang sempadan Sarawak dan Sabah, terdiri daripada 1,881 km memisahkan Sarawak dan Sabah di Malaysia dan wilayah Kalimantan di Indonesia. Kerajaan Malaysia melalui kedutaannya di Jakarta akan membantu pelabur Malaysia, terutama dari Sabah dan Sarawak untuk turut serta dalam pelaburan di ibu kota Nusantara, Indonesia. Selain itu, perbincangan akan dilakukan di antara Kerajaan Malaysia dan Wakil Syarikat Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kadin Indonesia, Cawangan Kalimantan. Laporannya bersama Kevin Budiarto dari tapak lokasi Ibu Kota Baru, Nusantara. Langkah awal yang perlu dilakukan segera adalah meningkatkan perdagangan sempadan kedua negara dan potensi pembangunan sempadan bersama. Perhubungan di antara kita punya border ekonomi. Tapi situlah permulaannya. Akhirnya akan touch Sabah ekonomi, Sarawak ekonomi dengan border ekonomi yang sudah pun mula berfungsi begitu tahun juga hanya perlu diperkasakan. Tambahnya, Indonesia telah mendedahkan rangka induk dan rangka masa pengembangan kota berkenaan yang menyifatkan pelbagai peluang untuk dimasuki pelabur Malaysia. Semalam, Datuk Seri Maximus mengadakan lawatan ke titik sifar di tapak ibu kota Nusantara bersama Timbalan Menteri Sabah, Datuk Hakim Gun Salam, dan Timbalan Premier Sarawak, Datuk Awang Tengah Ali Hasan. Ini adalah lawatan rasmi pertama delegasi Malaysia ke Nusantara. Kerjasama dua hal juga dijangka memberi impak besar ke atas pertumbuhan ekonomi Sabah dan Sarawak. Proyek melibatkan Malaysia setakat ini antaranya kerjasama pembekalan elektrik 150 MW di Kalimantan Barat dan pembangunan tenaga hidroelektrik di Kalimantan Utara. Tahun 2045 ketika Indonesia berumur 100 tahun dan saya berusia 50 tahun, atas izin Yang Maha Kuasa boleh menyaksikan apa yang sedang diupayakan pada hari ini, yaitu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara dengan semangat
pemindahan dan pemerataan ekonomi juga pembangunan infrastruktur yang saat ini terpusat di Pulau Jawa saja. Kevin Widarto melaporkan dari Kota Nusantara, Kalimantan Timur untuk TV3. Oke teman-teman ya, demikian bagaimana media massa Malaysia semakin gencar memberitakan tentang semakin dekatnya waktu pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Tiada pilihan bagi Malaysia, terutama Sabah dan Sarawak, untuk bisa mengikuti pembangunan-pembangunan, terutama di daerah-daerah perbatasan. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video. Dan bagaimana nih menurut teman-teman? Apakah teman-teman optimis dengan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan? Silakan teman-teman bisa tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.